Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera saudara sekalian. Alhamdulillah berjumpa lagi kita di channel Malaysian Respond. Oke saudara-saudara, baru-baru ini Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Ji Noor telah membuat satu pengumuman yang tampak simpel, tapi kalau kita perhalusi dalam-dalam, sebenarnya ucapan yang simpel berkenaan membawa maksud yang sangat signifikan. Ucapan apa itu dan apa maksudnya? Nah, baru-baru ini saudara-saudara, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Ji membuat pengumuman bahawa sambutan kemerdekaan di negeri Sabah pada tahun ini adalah pada 31 Ogos. Hal seperti ini saudara-saudara secara logiknya tidak perlu diumumkan, karena kita tahu hari kemerdekaan itu pada 31 Ogos. Dan jika ada sambutan secara besar-besaran, apa yang dianggap sebagai Hari Malaysia pada 16 September pun sudah menjadi satu tradisi dan tidak perlu diumumkan lagi. Tetapi kalau kita perhalusi seperti saya katakan tadi, ada makna di sebalik ucapan ini. Bermaksud pada bulan September ini, besar kemungkinan DUN Negeri Sabah bakal dibubarkan. Jadi saudara-saudara, jika ramalan Malaysian Respond ini tepat ataupun tergelincir sikit pergi bulan Oktober, maka PRN Negeri Sabah yang merupakan negeri ke-7 mengadakan PRN pada tahun ini merupakan PRN yang paling penting. Lebih penting daripada PRK Pulai, lebih penting daripada PRN 6 negeri. Sudah macam cerita Sidik Sigaraga lah ya. Lebih kaya daripada Abdul Wahab, lebih kaya daripada Abdul Wahid. Jangan pandang sebelah mata. Kenapa saya anggap PRN Sabah boleh berlaku tahun ini dan kenapa pula saya meramalkan bahawa PRN ini merupakan PRN yang terpenting. Bukan kepada negeri Sabah saja, tetapi kepada kerajaan perpaduan secara keseluruhannya. Pertama saudara-saudara, kita tahu bahawa terma yang di Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Mahiruddin akan tamat pada bulan April 2024. Kemudian, berdasarkan petunjuk daripada PRN 6 negeri, maka pengumuman berkenaan menunjukkan bahawa Ketua Menteri Sabah sedang berada dalam keadaan takut. Confident tapi takut. Okey? Confident kenapa? Karena beliau melihat angka Pakatan Harapan di negeri-negeri yang dimenanginya pun goyang. Jadi dia boleh lawan Pakatan Harapan di Sabah nanti. Karena angin bertiup kencang dari Malaysia Timur sekarang ini menyatakan bahawa GRS, Gabungan Rakyat Sabah, berkemungkinan besar ataupun sudah pasti akan bertanding di kesemua 73 kerusi DUN. Kalau dia bertanding 73 kerusi DUN, maka secara tidak langsung ini bermakna Pakatan Harapan atau Kerajaan Perpaduan tidak ada lagi. Okey? Dia tanding 73. Jadi apa yang dia sisakan kepada dua kawan pusat tapi dua musuh negeri dia, iaitu Warisan dan Barisan Nasional UMNO. Maksudnya tidak ada. Besar kemungkinan nanti, kalaupun Haji Ji masih berpegang kepada Kerajaan Perpaduan, maka mungkin mereka akan mengambil calon-calon DAP dan PKR di beberapa kawasan tertentu. Ya. Jadi, berdasarkan pengumuman tarikh dan pengumuman jumlah kerusi, maka besar kemungkinan saudara-saudara, signifikan yang kita perolehi apabila pembubaran DUN berlaku adalah GRS akan bertanding sendiri. Jika GRS bertanding sendiri, sebelum keputusan pilihan raya diumumkan pun kita sudah tahu bahawa 5 MP dari Sabah sudah bukan lagi sebahagian daripada MP Kerajaan Perpaduan. 4 daripada GRS dan 1 daripada UMNO. UMNO ini adalah MP Putatan, Syahelmi bin Yahya, yang merupakan tim daripada serpihan UMNO yang lain, yang bukan daripada tim Datuk Bung Mokhtar Radin. Jadi bermaksud 5 ini campur nanti kalau ada perubahan keputusan di PRK Pulai, jadi 6. 6 campur 74, 80 saudara-saudara, memerlukan 32 lagi kerusi. Dan biasanya Sabah ini, kalau berlaku pelompatan atau perubahan 5 MP, akan diikuti oleh MP-MP lainnya. Apatah lagi nanti, jika keputusan pilihan raya negeri Sabah tidak berapa memihak kepada Pakatan Harapan. Kalau PN, Perikatan Nasional, boleh mencuri sekurang-kurangnya 20 ataupun 15 kursi saja pun di peringkat DUN, maka besar kemungkinan MP-MP yang di negeri Sabah
akan mengikuti jejak langkah MP JRS dan MP daripada Petatan tadi. Nah, inilah signifikannya. Oke? Ramalan sudah ada petunjuk berdasarkan ucapan berkenaan yang menunjukkan bahawa beliau sedang menganalisis keputusan PRN 6 negeri dan mendapati tarikh yang sesuai adalah September atau Oktober. Tidak perlu menunggu 2024. Momentum Pakatan Harapan boleh berubah jika menunggu terlalu lama. Dan yang kedua, jika keputusan ini sama ada memihak kepada JRS atau tidak, akan menentukan hala tuju pemerintahan pusat. Kita tahu di Sabah ini unik, saudara-saudara ya. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya melakukan political error di Sabah. Demi untuk mendapatkan kuasa di pusat, beliau tidak memelihara keharmonian parti-parti politik di Sabah. JRS yang kita tahu adalah anak kelahiran daripada Parti Bersatu, diambil menjadi sebagian daripada kerajaan perpaduan. Okey? Di negeri Sabah, UMNO dan Warisan pembangkang. Di peringkat pusat, UMNO dan Warisan kawan. Jadi nampak saudara-saudara, kecelaruan ini mengakibatkan berlaku perubahan yang fatal nanti di peringkat persekutuan. Kita tunggu dan lihat. Kalau ramalan saya tepat, bukan saja tarikh, tetapi peralihan 5 MP tadi bakal mempengaruhi keputusan pilihan raya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.